Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan analyse game di antara pemain muda negara Po Yu Tien yang berumur 12 tahun yang mengalahkan Grandmaster daripada Moldova iaitu Viral Iudescu, seorang pemain Grandmaster yang berpengalaman berumur sekitar 44 tahun dan memang famous lah Iudescu ni. Perlawanan ini merupakan perlawanan di FIDE Online Chess Olympiad Division 2 Pool B. Dia menggunakan kawalan masa rapid 15 minit plus 5 second increment. So Po Yu Tien bermain hitam dan Grandmaster Iudescu bermain putih. C4, C5, F3, D6, C3. Okey, ini merupakan variation anti-Sicilian yang dipanggil the delayed Alapin. Kerana kalau Alapin ni biasanya putih second move terus dah main C3. Tapi dalam variation ni putih bermain F3 dulu dan kemudian baru bermain C3. So dipanggil the delayed Alapin ataupun Alapin tertangguh lah. 6, okey, menyerang knight pawn E4. Shot itu. Okey, sekarang ini merupakan satu taktik yang biasa di mana putih seolah membagi free pawn, tapi sekiranya hitam mengambil free pawn tu akan terkena taktik ni lah. Knight dia akan mati contoh. Okey. Jadi Po Yu Tien meneruskan development untuk castling. Still selagi king hitam tak castling, selagi tu pawn E4 tak boleh makan. G7, bishop B5. Okey, ini memang masih lagi teori, tapi pada saya agak pelik juga kerana menggerakkan piece yang sama dua kali sedangkan piece-piece lain tak develop lagi. Tapi kalau mengikut rujukan saya masih teori lagi. So menghalang D4. Okey. Okey. So D4. So apa akan berlaku sekiranya hitam makan pawn E4 ni? Sebenarnya kalau dia makan pawn E4 ni akan ada D5 So D5. So sekiranya sekarang ada dua knight ni sedang dipin. So let's say kalau hitam bermain A6, so sekarang ni putih akan bermain bishop D3. So sekarang ada dua piece hitam yang diserang dan salah satu akan matilah. So masih belum boleh makan lagi pawn beracun E4 ni. So okey, sekarang castling. Okey, apabila dah castling tak ada lagi pin, so sekarang pawn E4 ni dah menjadi satu ancaman lah, mana maksudnya hitam akan threaten untuk makan pawn ni. Okey, castling. Okey, D5. Okey, A6. Bishop D3. Knight A5. Rook E1. Okey, B5. Knight BD2. Okey. H6 Okey, pada awalnya saya agak pelik juga dengan move ini. Kerana saya tak nampak apa lagi yang bahaya untuk hitam kontrol G5 sebab setakat ni bishop ni pun masih belum boleh pergi. Kalau yang boleh pergi pun knight So saya agak pelik juga pada awalnya. So putih main H3 untuk menghalang hitam bermain bishop G4. E6. Okey, sekarang dah mula nampak idea H6 ni, iaitu apabila hitam makan pawn E6 ni, putih makan pawn E6, hitam nak makan pawn E6 tu dengan bishop. So sekarang ni nak G5 tak boleh main untuk attack bishop E6 sebab ada pawn H6 yang control. So Po Yu Tien nak makan guna bishop sebab dia nak push, nak support push D5. Okey. Dan bishop agak dia lebih aktif di sinilah, mungkin sebab dia jaga dua diagonal. Okey, bishop C
Bishop A take E6. Okay, bishop C2. Bishop C2. Okay. So bishop C2 ni nanti kalau putih main knight F3, queen, so sekurang-kurangnya akan protect juga D5, tapi agak lambat untuk putih buat demikian kerana hitam terus tolak D5. Push E5. Okay. Knight D7. Okay, kita tengok di sini hitam put pressure dekat E5. Knight F1. Okay, membuka diagonal ni untuk bishop C1, dan knight ni mungkin akan pergi ke G3 dan sebagainya. Okay, knight C4. Okay, kedudukan knight yang agak bagus di tengah, dan juga mengancam E5 sekarang ni yang diserang oleh 3 piece putih, sedangkan putih mempertahankan pakai 2 piece saja. Okay, bishop F4. Okay, so sekarang putih menambah satu lagi piece untuk protect E5, ya. Cuma bila putih bermain bishop F4, sekarang pawn B2 dah on free ataupun tidak ada yang menjaganya. So hitam mengambil pawn ni. Walau bagaimanapun ada satu taktikal di sini, iaitu apabila putih main queen C1, sekarang dua piece ni attack H6 yang dijaga oleh satu piece saja. So ini merupakan satu drawback ataupun kelemahan H6 tadi. Cuma di sini hitam ada satu tactical move, iaitu dia boleh patah balik untuk menyelamatkan knight dia, dan sambil itu menyerang E5. So sekarang ni apabila putih makan pawn H6 tu, okey, hitam boleh mendapatkan balik pawn tu. Okey, di sini okey. Kita makan balik knight. Okey, di sini merupakan satu sacrifice yang sangat menarik yang dibuat oleh Poyutan. Kita tengok di sini Poyutan makan knight ni, sedangkan dia punya rook terdedah oleh bishop tu. Tapi idea Poyutan ialah apabila bishop take F8, queen take F8. Okey, sekarang kita tengok hitam telah memberi rook dia untuk bishop putih, tapi dia ada pressure di sini. Kalau kita tengok sini, selepas bishop D3, queen G7, queen G7 dengan bishop ni attack C3. Putih main bishop D3 ni sebenarnya untuk kontrol C3. Tapi selepas hitam bermain queen G7, so C3 ni memang akan mati, macam tak ada jalan untuk diselamatkan. Okey. Dan kita tengok pawn bila pawn C3 ni mati, nanti pawn hitam ni akan berpotensi untuk jadi pass pawn. Jadi kita tengok dalam game, so hitam makan. Okey, Poyutan memilih untuk makan pakai pawn B. Mungkin pada saya makan pakai pawn D pun it's okay, sebab pawn-pawn ni semua lebih intact, rapat antara satu sama lain, dia support. Tapi pada saya makan pakai pawn B pun masih menang lagi, cuma ada counter sikit lah, kita beri counter sikit kepada putih untuk buat serangan balas. Okay, putih main rook B1, bishop take C3. Okay, sekarang kita nampak ada 3 pass pawn ni, walaupun double yang ni, tapi mereka masih connected. Yang akan beri tekanan kepada putih. Okay, knight D2. Okay, move knight D2 ni pada saya kurang bagus, sebab mungkin knight ni perlu digunakan untuk stop pass pawn ni untuk mara. Tapi di sini putih memberi peluang kepada hitam untuk tukar. So sekarang ni okey, hitam mara dengan tempo pass pawn tu. Okey, so queen G5.
D4, U10 mara lagi. Sekarang kita tengok semakin lama semakin dekat pass pawn ni, dan pada masa sama D5 ni buka laluan untuk bishop makan A2, dan sekiranya pawn A2 ni mati, pawn A6 ni pula akan jadi pass pawn, potential pass pawn. Okey. Rook B7. Okey, ini yang saya katakan tadi, counter oleh pihak putih apabila file B terbuka. Okey, di sini merupakan satu turning point jugalah di mana U10 telah membuat satu kesilapan. Sebenarnya position dia memang menang, cuma dia telah bermain Rook E8 yang merupakan sebenarnya satu blunder. Blunder bukanlah bermaksud dia kalah, tapi satu blunder yang sebenarnya putih boleh draw. Sepatutnya ada dua pilihan di sini, iaitu sama ada bermain bishop F5 untuk mengalihkan bishop ni daripada tactical. Nanti kita akan tengok. So let's say kalau katalah putih bermain G4, boleh je bermain D3. Dan sekiranya let's say katalah makan D2, Rook B1. Sekarang ni ada tactical idea di sini. G take F5, buka, mengancam untuk menukar queen, dan sekiranya Rook take B8, Rook take B8, Rook take B8, boleh pergi King H7 aja. Dan tak ada Queen H4 ataupun Queen H5 sebab Queen ni sedang dipin. Sedang dipin. Dan sekiranya let's say makan. So sekarang tak ada cara untuk Rook ni nak stop pass pawn ni. Sama ada cara dari belakang ataupun daripada bawah, sebab hitam akan mara je situ. So itu satu idea. Satu idea lagi mungkin untuk pemain muda, makan saja pawn A2 ni. Makan saja pawn A2 ni. Sekarang bukan saja ada dua pass pawn, malah pawn A6 ni pun walaupun jauh tapi adalah satu pass pawn juga. So dalam actual game yang sebenar, U10 telah membuat kesilapan dengan main Rook E8 yang merupakan satu blunder, kerana di sini sebenarnya putih boleh bermain, boleh sacrifice sebab dia tak boleh makan pakai pawn F, sebab nanti akan kehilangan queen. Yang ini silap, yang ini boleh jadi kalah. Position ni memang kalah pun, sebab kita makan queen take C5, so akan ada masalah untuk ni, sebab masih agak jauh lagi dan putih pun boleh bawa king dia dekat. Okey, so itu satu blunder lah. So maksudnya hitam kena makan pakai Rook. Bila makan pakai Rook, ada masalah di back rank. So check di sini, King H7, Queen H4. So sekarang ni King ni tak boleh patah balik ke bawah sebab ada Rook. So force block pakai Queen. Salahnya ada tactical di sini, iaitu check. Check, makan, King G8. Okey, di sini kita tengok putih ada Queen, hitam ada Rook. Tapi disebabkan ada pawn ni, game ini masih lagi boleh draw. Agak pelik juga position ni, sebab somehow Queen dengan King putih ni boleh menghalang pass pawn ni. Sebagai contoh Queen C1. Okay, so sekarang tak boleh main D3 sebab pawn C3 ni akan mati. Let's say main Rook E2, jaga 7 rank. Okey, di sini contohnya putih akan membawa King untuk lebih dekat dengan pass pawn ni. So selepas contoh Rook take A2, putih boleh bermain macam H4 dengan idea H5 untuk break King hitam, dan sekiranya King hitam ni terdedah, hitam mungkin boleh bermain perpetual. So engine pun mengatakan bahawa ini adalah draw lah. So yang bagusnya Grandmaster ni dia tak buat move ni. Dia berfikir lama masa actual game tu, tapi dia tak buat. Mungkin agak jauh jugalah calculation ni, dan dia memilih untuk menyimpan queen. So dia makan queen take C5. Okay, queen take C5. So ini apabila
bermain queen take c5, so dah tak ada lagi peluang untuk menang ataupun draw untuk putih, sebab pawn ni semakin lama semakin mara ke hadapan. Queen c6, okey, menyerang rook. Okey, mempertahankan rook sambil tempo support pas pawn. Queen d6, okey, nak stop ni tapi terus mara saja. Okey, rook b8, okey, mengancam untuk menukar. Queen f8 mengajak untuk menukar pada masa yang sama. So sekarang hitam perlu menukar putih perlu lebih menukar banyak piece, dan ini akan menyusahkan putih untuk halang kemaraan pas pawn ni. Makan. Okey, satu teknik yang sangat baik daripada Pawn U10, dia mengajak untuk menukar lagi piece putih yang ada. Check. B7, D2. Okey, so sekarang memang tak dapat stop lagi lah kemaraan untuk jadi queen. Okey, so sekarang ini merupakan satu technical win lah, sebab hitam ada lebih satu bishop. Dan memang sekarang ni bukan saja lebih satu bishop, hitam ada pawn A yang merupakan pass pawn, dan h4. Okey, Grandmaster Yodescu cuba untuk break pertahanan hitam dengan harapan supaya dia mungkin ada perpetual ya. So shot d5. Okey, attack g2, dan sebenarnya membuka slowly but surely perjalanan pawn hitam untuk jadi queen. Queen g5. Okey, support push h5, mengajak untuk menukar queen. Okey, so queen di sini menjaga square a5, lambat-lambatkan lagi kemaraan pawn. So bishop e6 tadi membuka laluan untuk queen untuk push pawn. So pass pawn must be push. Okey, so menjaga lagi square a4. Check. Okey, so sekarang jaga square a4 untuk bolehkan push pass pawn. Pass pawn must be push. Okey, putih cuba break. So hitam makan saja sebab tak ada apa lagi yang nak dimain di sini selepas king g8. So let's say katalah check di sini, dan selepas king g7 tidak ada perpetual check di sini. Sebagai contoh, kalau g take h5 lagi, hitam akan makan saja dan akan menang dengan mudah. So satu game yang sangat menarik. Di sini Grandmaster Yodescu resign, dan walaupun game ini merupakan satu game rapid saja dan bukanlah rated, tapi satu pencapaian sangat baik oleh Pawn U10, di mana beliau berjaya menang dengan seorang Grandmaster yang berpengalaman. So tahniah Pawn U10.